Assalamualaikum, salam sejahtera yang dihormati tenaga pengajar kita, Dr. Arif Aizuddin bin Azlan yang mengajar subjek GMGA 1024 Politik dan Pentadbiran. Terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri Abis Sarwan bin Haji Abu Bakar, nombor matrik 266878, diikuti oleh rakan saya Encik Daniel Izwan bin Abdul Qadir 265883, dan yang ketiga adalah Puan Khairul Aini bin Jamaluddin 265964. Kami daripada pusat UUM Miri akan membentangkan pembentangan berkaitan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Sedikit pengenalan tentang isi kandungan yang kami sediakan. Ia terdiri daripada pengenalan, yang kedua mengenai sistem PRU ke-15, PRU ke-15, isu dan masalah sepanjang PRU 15, cadangan dan penambahbaikan, dan seterusnya kesimpulan. Pengenalan. Pilihan seperti yang kita tahu, pilihan raya merupakan satu proses yang membolehkan rakyat memilih siapa yang akan memimpin negara ataupun negeri ataupun negara. Jadi pilihan raya ini perlu dijalankanlah bagi itu untuk kita memilih siapa yang akan memimpin sesebuah negeri ataupun negara. Kedua, tiga tugas utama SPR, Suruhan Raya Pilihan Raya, ialah menetapkan sepadan daerah, mengundi, mendaftar pemilih dan menjalankan pilihan raya seperti pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Maksud di sini pihak SPR akan menjalankan tugas mereka di mana mencari tempat daerah mengundi, mendaftarkan pemilih dan seterusnya menjalankan pilihan raya sama ada ia melibatkan umum ataupun pilihan raya kecil. Bagi mengatasi isu yang melibatkan ahli parlimen atau ADUN yang meletakkan jawatan, kematian, tersingkir atau masalah integriti yang lain, SPR telah mewujudkan pilihan raya kecil, iaitu dikenali sebagai PRK. Antara syarat-syarat untuk bertanding sebagai calon parti adalah sewarga negara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas, bermaslahatin di Malaysia, berfikiran waras, tidak muflis, tidak bekerja dengan kerajaan, serta tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan. Ini adalah salah satu requirement ataupun syarat-syarat yang ditetapkan untuk seseorang itu bertanding untuk dalam parti sesebuah parti yang ditandingkan. Seterusnya, jika seseorang warga negara dijatuhkan hukuman penjara sekurang-kurangnya 12 bulan atau denda sekurang-kurangnya RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan, dia hilang haknya untuk menjadi ahli parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Ini adalah salah satu juga syarat-syarat yang ditetapkan, di mana sekiranya seseorang itu telah dijatuhkan hukum penjara tidak lebih ataupun melebihi 12 bulan ataupun didenda RM2,000, maka ianya tidak boleh menjadi ahli parlimen atau ahli undangan negeri di kawasan tersebut. Seterusnya, pegawai keselamatan seperti polis, tentera dan lain-lain, pelajar yang belajar di luar negara dan kaki tangan kerajaan yang bertugas di luar negara serta petugas PRU semuanya boleh mengundi melalui undian pos. Ini bagi yang berada di luar negara ataupun yang terlibat untuk keselamatan negara seperti polis dan tentera, akan dibuat undian, akan mengundi secara pos. Sebenarnya setiap calon dan ahli parti boleh berkempen mengikut cara mereka sendiri. Seterusnya, kempen ini boleh dilaksanakan di kedua-dua pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Kempen ini juga hanya berlangsung
Ini akan berlangsung antara 7 ke 15 hari. Yang kita tengok sebelum ni, di mana kempen berlangsung di antara 7 ke 15 hari ataupun 2 minggu lah. Bagaimana sistem pilihan raya umum? Sistem pilihan raya umum adalah matlamat pilihan raya umum di peringkat parlimen adalah untuk memilih calon pemimpin untuk Dewan Rakyat. Kedua, matlamat pilihan raya di negeri di setiap 13 negeri di Malaysia adalah untuk memilih calon pemimpin untuk Dewan Undangan Negeri. Ketiga, terdapat 222 ahli dalam Dewan Negara. Mereka ini dipanggil ahli parlimen. Keempat, mereka dicalonkan untuk berkhidmat selama 5 tahun. Satu penggal lah, 5 tahun. Setiap ahli parlimen dipilih oleh pengundi di satu kawasan dan mereka yang mendapat undian terbanyak akan memenangi parlimen atau DUN tersebut. Jika satu parti mendapat majoriti kerusi, ia boleh membentuk kerajaan dan ketua parti itu menjadi Perdana Menteri. Seperti sekarang lah, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menang dan telah membentuk kerajaan baru dan menjadi Perdana Menteri. Dan yang terakhir adalah had umur untuk mengundi adalah 18 tahun. Telah diturunkan berbanding PRU sebelum ini, iaitu 21 tahun, yang mana ianya telah dipersetujui di dalam rang undang-undang yang telah digubal pada tahun 2019. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan kepada Cik Daniel untuk pembentangan seterusnya. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Encik Abi Sarwan di atas pembentangan itu tadi. Okey, seterusnya kami akan menyambung di bahagian PRU ke-15. Okey, pilihan raya umum ataupun PRU diadakan pada 18 November 2022 untuk memilih ahli Dewan Rakyat yang bersesuaian. Okey, seperti yang kita lihat baru-baru ni, PRU yang ke-15 yang berlaku baru-baru ni. Pilihan raya ini diadakan pada masa yang sama dengan pilihan raya bagi negeri Pahang, Perak, Perlis serta pilihan raya kecil bagi Bugaya. SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya akan memberikan writ kepada pegawai pengurus, iaitu slip kebenaran untuk mengadakan pilihan raya. Selain menghantar 3 salinan borang pencalonan, calon, pencadang atau penyokong juga perlu menghantar wang deposit pilihan raya dan borang akuan berkanun, iaitu borang 5 bagi calon Dewan Rakyat dan borang 5A bagi calon ahli Dewan Undangan Negeri. Untuk berkempen, calon perlu membayar deposit bahan kempen iaitu sebanyak RM5,000 untuk pilihan raya parlimen dan deposit bagi bahan kempen sebanyak RM3,000 untuk pilihan raya DUN, iaitu Dewan Undangan Negeri. Pada hari yang dihaskan untuk mengundi, orang ramai yang telah mendaftar sebagai pemilih akan pergi ke pusat mengundi yang disediakan. Seterusnya, sebaik sahaja semua orang mengundi, ketua tempat mengundi ataupun KTM akan mengira undi. Borang 14 akan diisi dengan keputusan kiraan undi. Semua borang 14 yang diberikan oleh KTM kepada pegawai pengurus untuk membuat pengiraan undi rasmi. Okey, di sini dapat kita lihat jadual keputusan PRU 15 yang diadakan baru-baru ini, yang mana kita dapat lihat dekat jadual ni, iaitu angka-angka ataupun jumlah kerusi yang dimenangi oleh parti-parti yang bertanding pada PRU ke-15 yang baru-baru ini. Okey, seterusnya. Okey, di sini terdapat isu dan masalah sepanjang PRU yang berlaku baru-baru ini. Okey, yang pertama, isu dan masalah yang berlaku iaitu tiada parti yang mendapat undian majoriti.
PRU yang baru-baru ini pada kali ini telah mencipta sejarah apabila tiada parti yang mendapat undian majoriti, iaitu 112 kerusi majoriti. Yang kedua, pengundi muda dan kalangan 18 tahun tidak hadir mengundi. Antara alasan yang mereka berikan adalah tidak mengundi kerana kurangnya kefahaman tentang pilihan raya umum serta tidak mengetahui siapakah yang layak untuk menjadi pemimpin. Selain itu, alasan yang diberikan iaitu mereka banyak mengikuti pilihan ahli keluarga mereka tanpa mereka memikirkannya secara matang. Hal ini juga dapat dilihat telah membolehkan PH ataupun Pakatan Harapan untuk memenangi banyak kursi berbanding Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kerana ramainya pengundi berbangsa Cina dari kalangan anak muda. Okey, isu dan masalah yang ketiga iaitu rakyat takut untuk mengundi kerana dikhawatiri tersebarnya penyakit COVID-19. Isu yang seterusnya adalah kurangnya pengundi disebabkan ramai di antara rakyat masih dikhawatiri akan penyebaran COVID-19. Yang keempat, petugas PRU cuai kerana terdapat pertindihan nama pengundi. Ini adalah disebabkan kecuaian petugas SPR yang tidak meneliti nama dan kad pengenalan pengundi. Sepatutnya pengundi yang pertama perlu mengundi di pusat yang lain. Dan hal ini telah menyebabkan pengundi yang kedua tidak dapat mengundi. Ini adalah masalah yang berlaku di dalam PRU ke-15. Okey, isu dan masalah yang terakhir adalah masalah pengundi dari negeri yang jauh. Terdapat juga isu dan kalangan pengundi terutama bagi pengundi yang berpasangan seperti suami isteri perlu mengundi di tempat lokasi yang berbeza. Ini memberi masalah. Okay, seterusnya, slide seterusnya akan disambung oleh rakan seperjuangan kami. Okay, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Daniel dan Encik Arbi, rakan kumpulan saya. Saya Khairul ini Tizamanuddin. Okey, kita tengok pada cadangan dan penambahbaikan. Okey, cadangan dan penambahbaikan. SPR mesti mengadakan usaha sama dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk mengemaskini nama-nama warga negara di setiap daerah pilihan raya dengan kemaskini secara tersusun untuk mengurangkan masalah pengundi yang telah tiada. Okay, yang kedua, masalah pertukaran alamat dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem pasca pemindahan melalui kemaskini alamat pos. Yang ketiga, segala permasalahan antara konflik yang ditimbulkan oleh eksekutif dapat ditangani oleh entiti kehakiman yang terpisah dari kuasa eksekutif. Pertindihan kuasa antara eksekutif. Dan keempat, kaedah lain untuk membentuk tribunal pilihan raya yang autonomi adalah untuk menilai konflik dan tuntutan semasa pilihan raya. Tribunal ini idealnya diisi oleh hakim kanan yang terkenal dengan kejujuran, reputasi dan diterima oleh pihak lawan. Okay. Dan yang terakhir, kita tengok kesimpulan. Kesimpulannya, urusan untuk memilih pemimpin khususnya terletak pada rakyat dan ia merupakan perkara penting kerana ia melibatkan kemaslahatan negara. Lepas tu, keadaan yang melanda negara pasca PRU 14 menunjukkan berlaku pergolakan dalam kepimpinan negara telah menyebabkan beberapa perkara tergendala serta ekonomi terjejas. Dan yang terakhir, terdapat beberapa perkara yang mungkin boleh ditambah baik di dalam sistem PRU negara kita bagi memudahkan urusan rakyat serta memudahkan urusan pengundian dilakukan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih tenaga pengajar. Sekian saja persembahan dari kumpulan kami. Terima kasih sekali lagi kepada doktor yang mengajar kami. Assalamualaikum